kembali lagi kita ke episod baru Apa Podcast, di mana kita akan borak random-random, borak santai-santai di episod ini. Saya kasih anda Raymond dan rakan saya Jauza Kamilia. Jadi, episod hari ini sangat istimewa kerana kita bersiaran langsung secara eksklusif di Dewan Terbuka SJKC Mincing Sarato. Jadi, setiap kali kita teringat pasal podcast, kita confirm akan ada tetamu. Jadi, siapakah tetamu kita pada hari ini? Beliau merupakan tokoh yang sangat penting dalam negeri pendidikan di Sarato. Baiklah, bersama saya yang berusaha Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Tuan Omar bin Haji Mahdi. Yeay! Okey, selamat petang tuan. Apa khabar? Selamat petang, terima kasih Raymond dengan Jauza. Baiklah, izinkan kami panggil Tuan Cikgu boleh? Ya, saya memang seorang cikgu, panggil cikgu. Okey, terima kasih. Jadi, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan kami hari ini. Jadi, setiap kali ada podcast, selain ada tetamu, kita juga ada soalan. Jadi, kami ada sediakan beberapa soalan untuk cikgu. Jadi, adakah cikgu sedia untuk menjawab? InsyaAllah. Okey. Jadi, sama-sama kita masuk ke sesi tanya soalan. Baiklah, soalan yang pertama. Apakah harapan dan aspirasi cikgu terhadap pengajuan per-level pendidikan pada tahun ini? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan tahniahlah kepada Negeri Sarato yang berjaya melaksanakan karnival pendidikan madani. Jadi saya berharap melalui karnival pendidikan madani ini kita dapat menarik perhatian masyarakat untuk hadir supaya mereka dapat melihat dan mendengar sendiri apakah yang difahamkan oleh mereka tentang dasar-dasar yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di situ mereka akan mendapat input dan mendapat maklumat yang lebih jelas supaya dapat mengelakkan kekeliruan yang sering ditimbulkan oleh netizen dalam media sosial. Jadi harapan saya melalui karnival pendidikan madani ini kita dapat meleraikan beberapa kekeliruan dalam kalangan ibu bapa, komuniti masyarakat tentang dasar-dasar inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kebelakangan ini. Okey, faham. Jadi, soalan yang seterusnya bagi cikgu adalah, jadi pada masa kini, teknologi dan kecerdasan buatan ataupun AI semakin berkembang. Jadi, apakah nasihat cikgu kepada murid-murid supaya dapat memanfaatkan teknologi ini secara bijak dan beretika? Ya, negara kita perlu seiring dengan negara-negara lain di dunia dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Kita tidak dapat tertinggal dari menggunakan teknologi yang terkini. Jadi kita berharap murid-murid kita di sekolah dibimbing, digalakkan menggunakan teknologi khususnya kecerdasan AI dalam pengajaran dan pembelajaran mereka supaya mereka dapat bersaing dengan generasi pada masa akan datang. Sebab banyak pencemaran pada masa akan datang yang akan ditempuhi oleh murid-murid kita dengan melaksanakan berbagai program yang meningkatkan kemahiran murid dalam AI ini dapat membantu murid-murid kita bersaing lebih kompeten dan dapat menggunakan AI ini dalam usaha mereka untuk memahami apa yang mereka pelajari di sekolah dengan lebih berkesan. Okey, sebab saya juga merupakan seorang pelajar yang menggunakan AI dalam kehidupan, terutamanya untuk mencari idea dalam projek sekolah, dalam tolong saya menyelesaikan masalah yang saya tidak tahu cara menyelesaikannya.
Okey, bagus. Baiklah, soalan yang ketiga. Apakah kemahiran yang cikgu lihat paling penting untuk dimiliki oleh murid di negeri Sarawak bagi menghadapi cabaran pada masa hadapan? Yang pertama, hasil pemerhatian saya lah kepada pelajar lepas sekolah. Mereka menghadiri temu muga contohnya. Saya dapati mereka masih mempunyai kelemahan dalam berkomunikasi. Jadi saya fikir kemahiran komunikasi ini perlu ada pada setiap orang murid. Memang banyak lagi kemahiran lain yang perlu dikuasai oleh sesiapa saya, khususnya murid. Contohnya kemahiran menggunakan tablet, menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mereka belajar, menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, contohnya dalam robotik ataupun mana-mana aktiviti STEM. Kemahiran-kemahiran menggunakan peralatan ini penting. Tapi saya nampak komunikasi itu perlu diberi perhatian dan keutamaan. Contohnya dalam usaha untuk kita menjelaskan projek kita. Kalau kita tak dapat menjelaskan dengan betul, dengan tepat, dengan mudah, orang yang mendengar tak dapat faham. Susah nak faham. Jadi komunikasi itu penting. Okey. Okey, faham. Jadi, soalan yang seterusnya kepada cikgu ialah, jadi ramai murid mempunyai impian yang besar tetapi mereka selalu berdepan dengan pelbagai cabaran. Jadi, apakah pesanan dan motivasi cikgu kepada mereka agar terus berusaha untuk mengejar cita-cita mereka? Ya, orang kata usaha itu tak ada kejayaan. Jadi kalau kita tidak berusaha, bagaimana kita nak berjaya? Jadi sudah tentu untuk berjaya itu kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Contohnya ada yang mempunyai tekanan dari segi kewangan, ada yang mempunyai tekanan dari segi fizikal, ada yang mempunyai tekanan dari segi mata contohnya kurang jelas, telinga kurang mendengar. Jadi banyak cabaran. Jadi ini bukan bermakna kita tidak boleh berjaya. Dan kita pernah nampak orang yang tidak berkebayaan dari segi fizikal berjaya mencapai keputusan yang paling cemerlang dalam SPM, dalam STBM. Walaupun mereka ada halangan dari segi fizikal. Bagi yang tidak ada, bagi yang mempunyai halangan dalam kewangan contohnya, dengan bantuan-bantuan yang banyak disediakan oleh kerajaan, oleh kementerian, baik seragam, bantuan awal persekolahan, beasiswa, wang, dan banyak lagi lah kalau kita nak selesaikan. Ini semua adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang berhadapan dengan masa kewangan ini untuk mereka mencapai kejayaan. Memang kita perlu gigih dan sabar untuk kita berjaya. Okay. Jadi masalah ni bukan halangan untuk mencapai cita-cita, tapi kita mesti berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Okay. Baiklah, soalan seterusnya. Apakah harapan serta mesej Tuan mengenai hal 7 ekosistem pendidikan digital di Sarawak bagi memastikan ia terus berkembang dan memberi manfaat kepada generasi akan datang? Semalam di sektor sumber teknologi pendidikan kita mengadakan seminar dasar pendidikan digital. Jadi dalam seminar tersebut ada ramai guru yang menyertainya yang berkongsi tentang kajian yang mereka buat dan juga inovasi yang mereka buat. Jadi kita berharap kalau dalam kalangan guru, kita berharap lebih ramai guru yang menghasilkan kajian, penyelidikan dan juga inovasi dalam pendidikan digital ini. Kerana apabila
mengajar di dalam kelas, murid-murid kita dapat menguasai dengan lebih baik apa yang diajar melalui teknologi digital yang digunakan. Saya pernah menghadiri satu forum yang mana dalam satu forum itu seorang pelajar ditanya soalan, apakah harapan dia kepada sekolah bagi generasi yang akan datang. Jadi dia berharap guru-guru menyediakan lebih banyak aktiviti yang menggunakan digital secara hands-on supaya lebih ramai murid berminat untuk belajar. Macam mana dengan Raymond dan Jauza? Kalau di dalam kelas, yang mana satu lebih baik? Cikgu mengajar menggunakan papan hitam ataupun menggunakan peralatan ataupun teknologi digital? Bagi saya, lebih baik menggunakan teknologi digital sebab ia memudahkan. Contoh kalau guna buku kan berat. Kalau guna buku guna tablet, ia akan memudahkan lah. Ya, dan itulah harapan saya. Murid menggunakan, menguasai. Sekarang ni di bawah dasar pendidikan digital, matlamat kita ialah semua murid fasih digital. Jadi jangan takut. Okey? Semoga anda semua berjaya. Terima kasih. Okey. Jadi soalan seterusnya ialah Habis lah soalan kita. Nah, macam mana kita itu kan? Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih cikgu kerana menemani kita pada hari ini. Jadi sebagai tanda penghargaan, Seksyen BM Merchandise ada sediakan sedikit cenderamata hasil rekaan Akil Hai. Tu ada hai. Jadi ini adalah cenderamata daripada kami. Jadi sekian saja episod kita pada hari ini. Jadi kita berjumpa di episod yang akan datang. Jadi be curious, be creative, be inspiring. Bye.